kamu. Okay, so hari ni saya akan fokus kepada cara menjawab KBAT. Kita akan lihat kepada bentuk-bentuk soalan KBAT dan bagaimana kita nak tackle setiap soalan tu. Okay, so kalau dah bersedia kita mula. Okay, so seperti yang saya cakap tadi, kita akan lihat pada teknik menjawab KBAT pada hari ini. Kita akan tengok semua cara-cara soalan KBAT di SPM. Kita akan lihat pada soalan-soalan contoh soalan-soalan SPM dan bagaimana cara nak menjawab soalan KBAT. Okay, so ni adalah profil saya. Kamu boleh tengok. Okay, so bila dengar KBAT, okay, saya nak ramai-ramai jawab. Bila dengar KBAT, apa yang kamu rasa? Susah tak KBAT? Susah ke senang? Susah ke senang? Okay, so kalau kita lihat ataupun kita dengar je perkataan KBAT, saya pasti ramai yang akan cakap, oh kepala pusing, okay, pening, okay. Macam mana nak mula, macam mana nak start, macam mana nak buat ayat, okay. Dan ada pelajar, bukan ada, majoriti pelajar tidak ada idea nak buat soalan KBAT. Dan bila dengar KBAT, dia macam dah tetap pada kamu punya pemikiran, kamu cakap susah. Okay, sebenarnya KBAT kalau kamu kena pada cara dia, KBAT adalah benda yang paling senang ataupun soalan yang paling senang nak score. Okay, so kita tengok Okay, senang je KBAT ni kalau kita faham teknik, cara menulis. Okay, KBAT adalah yang paling senang untuk skor markah dalam subjek sejarah. Okay, kenapa saya pentingkan KBAT? Kenapa saya memberi penekanan kepada KBAT? Sebab KBAT ni membawa markah yang banyak dalam peperiksaan SPM. Okay, nanti saya akan tunjukkan kamu contoh-contoh soalan dan juga berapa banyak markah keseluruhan yang ada dalam SPM. Okay, so apa itu KBAT? Okay, ini adalah secara keseluruhan So kamu tak perlu ingat benda ni, cuma saya nak bagi tahu kamu apa itu KBAT. Okay, so KBAT ni adalah keupayaan aplikasi menggunakan pengetahuan, kemahiran, nilai dalam membuat penakulan atau refleksi. Maksudnya kamu bagi pandangan. Okay, lepas tu kenapa kamu bagi pandangan? Sebab kamu nak selesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan mencipta sesuatu. Okey, selain itu merangkumi kemahiran berfikir secara kritis, kreatif dan kemahiran menakul. Dan sekali adalah strategi berfikir. Okey, so ni adalah tahap-tahap pemikiran KBAT. Kamu boleh aplikasi, kamu boleh menganalisis, kamu boleh menilai, kamu boleh mencipta. Okey, sebenarnya benda-benda ni kan, kamu buat masa kamu menjawab soalan, cuma kamu tak perasan. Kamu memang aplikasi, kamu memang analisis, kamu tengok soalan dia, kamu memang menilai, kamu buat keputusan, setuju atau tidak. Okey, lepas tu kamu mencipta idea. Mencipta idea maksudnya kamu menulis idea tersebut. Okey, dan seterusnya. Kita tengok definisi KBAT. Yang ni definisi yang paling senang saya ambil. Okay. So apa tu KBAT? Keupayaan mengaplikasikan pengetahuan. Okay, kamu punya pengetahuan, kamu punya kemahiran dan nilai dalam membuat penakulan. Okay, penakulan dan refleksi. Kamu punya pandangan. Bagi menyelesaikan apa? Masalah yang diberi. Kamu juga membuat keputusan. Okay, berinovasi dan kamu berupaya mencipta sesuatu. Mencipta sesuatu tu merujuk kepada jawapan kamu lah. Okay, kamu baca, kamu menilai, kamu bagi idea. Okay, itu adalah cara kamu menyelesaikan masalah. Okay, seterusnya. Kalau kamu lihat, 4 faktor. Okay, saya dah senaraikan 4 faktor kenapa kita ataupun kamu sebagai pelajar mesti menjawab soalan KBAT dalam SPM. Okay, so yang pertama, kamu kena faham KBAT ni tidak ada skema dalam SPM. Okay, so dia punya skema kalau ada pun sangat luas. Okay, kalau kamu perasan ada satu yang kita panggil dia sebagai mana-mana yang munasabah. Okay, bila kita sebut
mana-mana munasabah, kalau jawapan pelajar tu boleh diterima, positif dan diterima akal, jawapan kamu adalah betul. Okey. Dan yang kedua, kalau kita tengok markah. Okey, kalau kita tengok markah KBAT adalah kalau esei tu boleh menjangkau 8 markah. Markah yang paling tinggi. Okey, 8 markah. So kalau kamu tak jawab 8 markah, kamu hilang. Okey, kamu hilang banyak markah dekat sana. Okey, seterusnya kalau kamu tengok KBAT adalah cara yang paling senang yang dapat membantu pelajar untuk mendapat A+, A++. Okey. Kalau kamu boleh jawab semua soalan KBAT dengan baik, okey, A+ dalam tangan kamu. Okey. Seterusnya, okey, pengetahuan am. Okey, KBAT ni adalah tentang pengetahuan am. Okey, kalau kamu baca surat khabar, kamu layari internet, okey, kamu dapatkan maklumat-maklumat terkini, saya pasti kamu boleh jawab KBAT. Okey. So, ini adalah 4 faktor kenapa pelajar mesti jawab KBAT dalam SPM. Okey, seterusnya. Okey, ini saya nak tekankan kepada kamu. Okey, cuba tengok soalan KBAT ni mula diperkenalkan sejak tahun 2013. Okey, so data saya bermula tahun 2014. Okey, kalau kamu tengok 2014 20%. Okey, soalan bermula pada tahun 2014. Okey, 2015 masih 20%. Okey, 2016 kalau kamu tengok kat sana meningkat menjadi 25%. Maksudnya daripada 100% soalan SPM kertas 2 okey, saya beri penekanan pada kertas 2 okey, kalau kita tengok kertas 2, 25% soalan dia adalah soalan KBAT. Okey, 2017 masih lagi 25%. 2018 meningkat menjadi 30% soalan KBAT. Okey, 2019 okey, 35%. Okey, cuba tengok tahun lepas berapa? 40%. Okey, so 40% soalan KBAT keluar pada tahun lepas. Dan pada tahun 2021 kalau kita, saya menjangkakan, okey, 50, separuh daripada kertas 2 adalah soalan KBAT. Okey, so ini adalah dia punya trend soalan daripada 2014 hingga 2020. Okey, dan jangkaan 2021 sebanyak berapa? 50% soalan KBAT. Okey, so seterusnya cuba tengok. Okey, saya buat pengiraan markah, okey, secara paling basic okey, paling basic berdasarkan kepada soalan-soalan yang selalu keluar dalam kertas 2. Okey, so kita tengok dulu pada kertas 2 bahagian A. Okey, kalau kita tengok bahagian A ada 4 soalan struktur. Dan kebiasaannya pada yang bawah sekali tu, soalan yang terakhir tu akan ada 1 soalan KBAT bagi 4 soalan struktur. Jadi total akan ada 4 soalan KBAT. Dan setiap satu soalan tu membawa markah berapa? 4 markah. Dan bila kita darab ada 16 markah. Nampak tak? 16 markah KBAT datangnya daripada struktur. Okey, lepas tu kita ambil kertas 2. Okey, kertas 2 esei seperti yang kamu tahu. So kamu diberi pilihan 5 esei, kamu kena jawab 3 esei. Daripada 5 pilih 3. Dan macam biasa, soalan esei yang terakhir tu, yang last tu adalah soalan KBAT. Dan kebiasaannya dia akan membawa markah 8 markah untuk satu soalan. Jadi bila kamu darabkan, okey, so 3 darab dengan 8 markah, kamu akan dapat 24 markah. Okey, so kamu nampak kat sana tak? Bila kita campur 16 markah daripada struktur dan 24 markah daripada esei, total 40 markah daripada berapa? 100%. Banyak tak kelas? Banyak tak? Elek 1 banyak tak?
40 markah. Elect 1 banyak tak? Banyak. Banyak sir. Okay. Meki banyak tak? 40 markah Meki banyak tak? Saya nak dengar mechanical. Banyak. Banyak. Sangat banyak. Okay. So nampak tak? Kamu tak jawab kebat, kamu lose 40 markah. Bila kamu dah lose 40 markah, senang ke nak score A? Susah. So sebab tu saya bagi penekanan. Kebat ni sangat-sangat penting. Okay. So next. Ini adalah cara pengiran markah. So tolong fahamkan, kebat membawa markah yang sangat-sangat banyak. Okay. Okay, next. Okay, soalan kebat ni berpandukan apa? Ramai yang tanya. Sir, soalan kebat ni keluar berdasarkan kepada apa? Okay, kalau kita tengok, soalan kebat ni, kalau kamu tengok dalam buku teks. Okay, dekat buku teks ni, okay, ada satu bahagian yang kita namakan dia sebagai elemen kewarganegaraan dan civic. Saya dah letak screenshot kat sana tu, kamu boleh nampak contoh. Okay, kebiasaannya soalan-soalan kebat adalah berpandukan kepada buku teks, tapi kita sesuaikan dengan isu-isu semasa. Okay, so soalan kebat ada dalam buku teks sebenarnya. Okay. Dan dia diambil daripada elemen apa? Kewarganegaraan dan civic. Kalau kita tengok pelajar tingkatan 5 sekarang tak ada civic. Okay, civic dah dimasukkan dalam subjek sejarah dan juga subjek pendidikan Islam. Okay, so daripada tu soalan-soalan kebat ni akan dikeluarkan. So sebab tu saya jangkakan soalan kebat ni akan bertambah lebih banyak pada tahun 2021. Okay, so kalau kita tengok berdasarkan kepada kamu punya silibus ataupun kamu punya standard pembelajaran, terdapat 92 contoh soalan yang boleh ditanya berdasarkan standard pembelajaran. Okay, so banyak tak? Sangat banyak. Okay. Okay, so saya nak fokus kepada apa soalan-soalan yang biasa ditanya dalam kebat. Okay, kalau kita lihat, kebat ni kebiasaannya ada beberapa faktor atau beberapa isu yang akan tanya. Yang pertama, dia akan tanya tentang isu semasa. Okay, kalau kita tengok isu semasa, ada banyak isu semasa. Okay, nanti saya akan bagi contoh. Setiap satu yang ada kat sini, saya akan bagi contoh apa isu semasa. Okay, yang kedua, nilai. Okay, dulu masa kertas 3 soalan nilai ni confirm akan keluar dalam kertas 3 sejarah. Okay, tapi kertas 3 sejarah dah dimasukkan, okay, daripada tahun lepas, last. So nilai ni pernah juga ditanya dalam kertas 2. Okay, struktur pernah ditanya, esei pernah ditanya. Okay, lepas tu kita ada juga soalan-soalan kebat yang berbentuk iktibar. Okay, iktibar, teladan, apa yang kamu pelajari, okay, semua tu adalah iktibar. Okay, lepas tu kita boleh lihat kepada peranan. Peranan ni adalah macam apakah peranan anda sebagai seorang pelajar, apakah peranan anda sebagai seorang pemimpin masa depan. Okay, so itu semua adalah main peranan. Okay, kamu mainkan role kamu. Okay, lepas tu ulasan. Okay, ulasan atau kamu kena bagi pendapat. Yang ni adalah soalan yang paling famous. Okay, dia akan bagi satu situasi, dia akan bagi satu masalah, dia akan tanya kamu pendapat. Adakah kamu bersetuju, tidak bersetuju? Okay, adakah perlu penambahbaikan? Okay, so ini adalah soalan-soalan yang berbentuk ulasan dan kamu boleh bagi pendapat. Okay, so seperti yang saya bagi tahu tadi kita nak fokus kepada contoh-contoh isu semasa dalam negara dan juga antarabangsa. Okay, so kalau kamu tengok gambar pun kamu dah tahu tak apa isu yang paling common sekarang kelas? Isu apa ramai-ramai? Isu apa? Politik. Politik. Lepas tu cuba tengok gambar kat sana. Isu apa? Seluruh dunia sedang mengalami apa? COVID-19. Okay, jadi ada tak kemungkinan soalan ni COVID ni ditanya dalam SPM? Ada. Okay, boleh ditanya dalam soalan SPM. Okay, nanti kita akan tengok pada contoh-contoh soalan Okay, lepas tu kat sebelah tu saya ada letakkan satu lagi gambar, iaitu apa? Itu lambang apa kelas? Penggunaan tenaga apa? Nuklear. Radioaktif. Yes, radioaktif. Nuklear yang menyebabkan radioaktif. Okay, di mana boleh
menyebabkan kesihatan manusia merosot. Okay, so kalau kamu tengok, okay, macam yang saya cakap tadi, isu antarabangsa atau isu dalam negara yang boleh ditanya dalam peperiksaan adalah seperti isu COVID. Okay, hampir seluruh dunia kita mengalami banyak kematian, okay, akibat daripada COVID. Jadi itu boleh jadi salah satu persoalan dalam soalan KBAT. Okay, lepas tu kita ada pertikaian pulau. Okay, saya bagi contoh. Okay, siapa boleh bagi contoh apa pula yang jadi pertikaian antara Malaysia dan Singapura? Pulau apa? Pulau Batu Putih. Okay, saya pernah ajar kamu dulu, mungkin kamu lupa. Okay, so boleh dijadikan sebagai salah satu daripada soalan KBAT. Dia akan tanya apa yang akan berlaku bila Malaysia kehilangan kedaulatan terhadap pulau. Kedaulatan maksudnya pulau tu dah jadi milik Singapura sekarang. Okay, apa kesan dia? Mungkin dia akan tanya. Okay, so itu yang kita panggil sebagai pertikaian pulau. Okay, so kalau kita tengok serba sedikit tentang isu ni Malaysia dengan Singapura berebutkan sebuah pulau yang kita namakan sebagai Pulau Batu Putih. Okay, yang terletak di bahagian Johor dan juga Singapura. Dan kes ni telah dibawa ke Mahkamah Dunia ataupun kita panggil sebagai ICJ, International Court of Justice. Dan dalam kes tersebut, pulau tu telah menjadi milik Singapura. Okay. So itu menjadi salah satu isu antarabangsa. Yang ni adalah isu antarabangsa Sebab apa? Melibatkan negara lain. Kalau berlaku dalam negara, kita panggil dia sebagai isu dalam negara. Okay, seterusnya kita ada penggunaan senjata nuklear. Okay, seperti yang kamu tahu, nuklear ni adalah salah satu senjata yang sangat berbahaya. Okay. Seterusnya kita ada civic. Okay, kalau kita tengok nilai civic pada rakyat Malaysia agak berkurangan. Contoh yang paling simple. Okay, setelah bukanya kita punya lockdown dan apabila kerajaan benarkan pergi berkelah, apa yang berlaku kelas? Ramai-ramai pergi mana? Pergi mana? Ramai-ramai jawab. Rakyat Malaysia pergi mana? Okay, mandi Air di sungai. terjun. Yes, Mandi air sungai. terjun. Okay, mandi sungai. Lepas tu apa yang mereka tinggalkan dekat kawasan tu? Sampah. Sampah. Mereka tinggalkan sampah. Jadi nampak tak? Yang tu kita boleh kategorikan dia sebagai tidak ada civic. Okay, iaitu menjaga kebersihan. Okay, so nampak tak? Sampah kamu buang, orang lain pula bersihkan. Okay, so tiada kesedaran civic. Okay, lepas tu kita juga ada isu pengganas di mana kamu boleh kaitkan dengan isu Lahad Datu pada tahun 2013. Okay, kamu pernah ada belajar dalam sejarah. Okay, di mana Lahad Datu telah diserang oleh pengganas daripada Sulu. Okay, so itu adalah isu pengganas. Okay, kita ada isu ekonomi dan sosial. Okay, so pelabuhan pernah ditanya, sosial politik pernah ditanya. Okay, so lepas tu kita ada pilihan raya. Yang ni isu yang di mana isu yang agak panas juga. Okay, iaitu melibatkan kepada pilihan raya. Okay, so yang ni pun boleh ditanya dalam soalan KBAT dan alam sekitar. Okay, so kalau nuklear tu masuk dalam alam sekitar lah. Okay, so ini semualah isu semasa. Okay, tentang isu antarabangsa dan juga isu dalam negara. So ingat, kamu kena kuasai isu semasa. Kenapa saya suruh kamu kuasai isu semasa? Sebab soalan-soalan KBAT ni dia akan berkait dengan isu semasa. Dan penting bagi kamu untuk bagi contoh. Kenapa saya perlu bagi contoh Kenapa? Sebab setiap kali kamu bagi contoh, kamu akan dapat markah ekstra. Okay? Untuk kamu punya soalan KBAT. Macam mana? Nanti saya ajar. Okay, lepas tu nilai. Okay, seperti yang kamu tahu kita ada nilai soalan tentang nilai murni. Okay, nilai murni ni boleh ditanya tentang peristiwa. Okay, berlaku suatu peristiwa. Apa nilai yang sepatutnya diamalkan? Apa nilai yang telah diamalkan? Okay, macam contoh saya ambil kemerdekaan. Okay, nilai cinta kepada negara. Itu adalah nilai daripada sesuatu peristiwa. Okay, lepas tu kita juga ada nilai yang boleh kita contohi daripada individu atau tokoh.
Contoh kita boleh tengok kepada Nabi Muhammad. Okey, bagaimana Nabi Muhammad berperanan dalam mendapatkan semula kota Mekah daripada orang Quraisy. Okey. Jadi apa yang kita belajar nilai murni daripada Nabi Muhammad? Strategi kebijaksanaan Nabi Muhammad, okey, memaafkan, okey, di mana Nabi Muhammad memaafkan ramai tawanan perang. Kita boleh lihat ya. Okey, jadi itu adalah nilai murni yang kita boleh contohi daripada seorang tokoh. Okey. Lepas tu cuba tengok peperangan. Okey, nilai murni yang kita boleh dapat daripada peperangan. Contoh kita pernah lalui peperangan dunia yang kedua apabila Tanah Melayu diserang oleh Jepun. Jadi apa nilai murni dia? Kita perlu berani melawan penjajah. Kita perlu mempertahankan kedaulatan. Okey, itu semualah nilai murni. Okey, lepas tu kita juga ada nilai murni daripada tindakan seseorang. Maksudnya apa yang kita boleh belajar. Contoh nilai murni. Okey, so saya ambil satu contoh. Kita tengok daripada peristiwa yang baru berlaku, iaitu atlet negara memenangi pingat emas, okey, dan juga pingat perak dalam sukan Olimpik, Paralimpik yang baru lepas, okey, dalam Tokyo. Okey, di Tokyo. Jadi apa yang kita boleh belajar daripada nilai-nilai yang telah ditunjukkan oleh atlet yang sanggup berkorban untuk negara. So nampak tak? Ini adalah nilai murni. Okey, seterusnya iktibar. Iktibar juga kita ambil daripada pengajaran. Okey, kita boleh sebut dia juga sebagai pengajaran. Okey, apa pengajaran yang kita dapat? Okey, contoh daripada sesuatu peristiwa, dia akan tanya tentang iktibar. Okey, macam saya cakap, dekat bawah tu kamu boleh nampak gambar Tunku Abdul Rahman semasa Hari Kemerdekaan. Okey, itu adalah satu peristiwa yang paling penting untuk negara kita. Apa pengajaran yang kita dapat? Contoh, jangan percaya kepada kuasa asing. Okey, sentiasa berjuang untuk membebaskan negara daripada penjajah. Okey, itu semua adalah iktibar yang kita dapat. Okey, seterusnya iktibar ataupun pengajaran kepada masyarakat. Macam tadi saya cakap kan, okey, masyarakat Malaysia ni suka buang sampah, okey, suka tidak menjaga tutur kata dalam media sosial. Okey, so apa pengajaran dia? So nampak tak? Itu adalah iktibar. Okey, seterusnya peperangan pun apa pengajaran daripada peperangan? Jangan menyelesaikan masalah melalui apa? Rundingan. So nampak tak? Kita nak mengelakkan peperangan. Okey, seterusnya pengajaran daripada tindakan seseorang pun boleh ditanya. Okey, contoh Datuk Maharaja Lela, okey, Tok Janggut yang telah berjuang menentang penjajah. So apa pengajaran daripada tindakan mereka? Okey. Lepas tu kita boleh lihat kepada peranan. Peranan ni kita boleh bahagi kepada beberapa. Saya ambil contoh 3. Pemimpin, peranan yang dimainkan oleh individu. Individu ni macam sebagai seorang rakyat Malaysia. Okey, pelajar. Okey, pelajar ni lebih kepada peranan dalam kalangan diri kamu. Okey, sebagai seorang pelajar. Okey, so bagaimana kamu menyelesaikan masalah? Okey, kalau ada masalah dalam negara, apa peranan kamu? Okey, memajukan ekonomi sosial ni lebih kepada pemimpin. Bagaimana kita memajukan ekonomi dan sosial? Bagaimana pemimpin memajukan ekonomi dan sosial Malaysia? Okey, mewujudkan perpaduan kaum. Bagaimana seorang individu, pemimpin, pelajar boleh mewujudkan perpaduan kaum dalam negara, di sekolah. Nampak tak? Dia boleh tanya. Kalau sekolah, dia akan fokus kepada pelajar. Kalau kepada negara, dia akan fokus kepada individu dan pemimpin. Okey, seterusnya memelihara. Bagaimana kita boleh memelihara bangunan bersejarah? Okey, bagaimana seorang pemimpin boleh memelihara bangunan bersejarah? Okey, apakah peranan kamu sebagai seorang pelajar dalam memelihara bangunan bersejarah? Okey, nampak tak? Ini semualah soalan-soalan kebat yang boleh ditanya dari segi peranan pelajar. Okey, seterusnya kita lihat pada ulasan. Ulasan ni dia biasa kamu kena bagi pendapat, kamu kena bagi setuju atau tidak. Okey, so berdasarkan kepada sesuatu peristiwa. Okey, biasanya adalah ulasan tentang sesuatu isu. Okey, seterusnya bagi pendapat. Kamu kena bagi pendapat. Okey, seterusnya langkah. Kamu boleh bagi langkah atau cara mengatasi. Okey, bagaimana cara nak mengatasi kesadaran sivik yang semakin berkurangan dalam kalangan rakyat Malaysia. Bagaimana nak mengatasi kekurangan semangat patriotisme dalam kalangan
generasi muda. Okey, bersetujukah anda generasi muda tidak mempunyai semangat patriotik? Okey, so nampak tak kamu kena bagi ulasan. Okey, lepas tu kamu boleh cerita tentang kebaikan atau keburukan. Okey, mungkin dia akan tanya kebaikan, okey, adanya perpaduan dalam negara. Okey, keburukan, apakah akan berlaku pada negara kita bila negara tidak mempunyai perpaduan. Nampak tak? Jawapan yang positif boleh jadi negatif, yang negatif boleh jadi positif. Okey, next kita tengok bentuk-bentuk soalan kebat. Okey, yang ni adalah soalan-soalan yang pernah keluar. Saya ambil daripada soalan-soalan yang pernah keluar daripada SPM yang dia fokus kepada kebat. Okey, kebat ni pernah ditanya dengan memberi gambar. Dia bagi rangsangan gambar, dia tanya. Okey, lepas tu pernah ada soalan peta. Dia bagi peta, dia tanya soalan kebat. Boleh ke se? Boleh. Nanti saya akan tunjukkan contoh soalan. Okey, dia bagi peribahasa, dia suruh kaitkan dengan masalah. Pun ada. Dia pernah bagi lagu. Ada ke lagu? Boleh ke tanya soalan daripada lagu se? Boleh. Okey, bagaimana? Nanti saya tunjukkan. Okey, dialog. Dia akan letak dialog dalam 2 atau 3 orang bercakap dan dia akan keluarkan soalan daripada sana dan kamu kena jawab. Okey, lepas tu yang biasa ditanya adalah soalan berbentuk petikan. Keratan Akbar pun pernah ada. Dia bagi Keratan Akbar, ditanya soalan kibat. Okey, lepas tu kita boleh tengok lagi. Ada juga soalan yang berbentuk statistik. Dia keluarkan satu statistik, satu senarai. Lepas tu ditanya pendapat. Okey, lepas tu ada juga soalan yang berbentuk apa? Graf, jadual. So nampak tak? Soalan boleh ditanya dalam pelbagai cara. Okey, carta pai boleh juga ada. Okey, so nampak tak? Bentuk-bentuk soalan dia sangat banyak, sangat luas. Okey, gambar, peta, peribahasa, lagu, dialog, petikan, Keratan Akbar, statistik, graf, jadual. Okey, nampak? Next. Okay, so saya nak kamu tekankan satu benda kat sini. Saya nak bagi satu, macam ramai orang yang tak pernah ataupun mungkin kurang sedar tentang satu benda. Kalau kita lihat soalan kebat ni berdasarkan kepada 3 unsur yang paling banyak ditanya. Adalah yang pertama, soalan-soalan kebat adalah berbentuk, dia akan fokus kepada politik. Okey, yang kedua, dia akan fokus kepada, siapa tahu kalau politik, selepas politik apa dia kelas? Politik dan apa selepas tu? Ekonomi. Selepas ekonomi satu lagi kelas, apa dia? Biasa kita belajar dalam sejarah. Politik, ekonomi, Sosial. Social. Yes. Yes, correct. Okay, so kalau kamu tengok soalan sejarah kita adalah berdasarkan kepada 3 benda ni. Ekonomi, politik, ekonomi, sosial. Politik, ekonomi, sosial. Dan saya ringkaskan benda ni kepada 1 PES. Okay, PES. Okay, PES, PES. Okay, so macam mana tu? Apa tu? Okay, jangan risau, saya terangkan. Okay, tengok kita fokus pada satu-satu dulu. Politik. Okey, biasanya soalan-soalan yang melibatkan politik ni adalah macam undang-undang, kestabilan negara, hubungan diplomatik dengan negara luar. Contoh, hubungan antara Malaysia dengan China. Politik. Rakyat mendapat hak mengundi. Okey, hak tentang diorang punya hak. Okey, itu semua adalah tentang politik. Okey, lepas tu mengelakkan rasuah. Politik. Kerjasama antara pemimpin dan rakyat pun adalah politik. Okey, taat setia kepada negara. Okey, dalam rukun negara ada taat setia kepada negara, setia kepada raja, okey, mempertahankan kedaulatan negara, mengelakkan anasir luar. Anasir ni pengaruh daripada negara luar. Okey, mempertingkatkan keselamatan sempadan negara. Contoh Malaysia, Thailand, Malaysia, Indonesia, Malaysia, Singapura. Okay, nampak tak? So, ini semua jatuh bawah apa? Politik. Okay, senang sebenarnya soalan kebat ni berdasarkan pada 3 benda ni saja. Kalau kamu betul-betul fokuskan, senang nak jawab. Okay, seterusnya. Ekonomi. Okay, yang kedua kalau kita tengok
soalan KBAT adalah berdasarkan kepada ekonomi. Kalau ada soalan tentang negara yang maju, meningkatkan pendapatan negara. Okey. Bagaimana meningkatkan pendapatan negara? Hasil cukai negara. Okey. Peluang pekerjaan. Tenaga kerja mahir. Meningkatkan taraf hidup. Bagaimana seorang boleh meningkatkan taraf hidup? Dia kena dapat kerja. Lepas dia dapat kerja, dia dapat gaji. Lepas dia dapat gaji, dia boleh meningkatkan taraf hidup. Okey, menarik kemasukan pelabur. Pelabur ni daripada negara luar. Kita tarik dia masuk. Okey. Dengan mewujudkan kawasan perindustrian. Okey, lepas kita buat kawasan perindustrian, kita bina pelabuhan bertaraf dunia. Kenapa? Sebab kita nak hantar barang-barang yang kita ada. Okey, lepas tu kita buat pertukaran teknologi. Contoh, Malaysia bertukar-tukar teknologi dengan negara Jepun. Contoh kita boleh tengok, kita ada kereta Proton. Okey, hasil kerjasama daripada bidang otomotif dengan negara Jepun. Okey, mewujudkan wilayah pembangunan industri. Okey, yang ni adalah dalam kamu punya buku sejarah ada, okey, wilayah pembangunan industri. Okey, dan last kali kita tengok pada satu lagi faktor iaitu social. Okey, kalau kita tengok social ni lebih kepada mengurangkan kadar kemiskinan, meningkatkan taraf hidup. Okey, ini semua kalau social ni kan dia lebih kepada diri manusia tu. Okey, miskin, kadar kemiskinan, taraf hidup, okey, mengurangkan buta huruf, meningkatkan kadar taraf pendidikan, menjaga alam sekitar, mengurangkan kadar jenayah, kehidupan harmoni, meningkatkan kemahiran diri ataupun kita panggil dia sebagai skills. Okey, tata susila, kamu punya sikap. Okey, itu semua kita panggil sebagai apa? Tata susila. So nampak soalan KBAT ni berdasarkan bertiga benda je. Okey, next. Okey, so sekarang ni kita nak masuk kepada contoh-contoh. Sekarang ni kita tengok contoh dulu. Okey, sekarang ni saya nak bagi tahu tentang contoh dulu. Lepas tu saya akan ajar kamu cara nak menjawab soalan. Okey. So yang pertama cuba tengok kat sana 2019. Okey. 2019 kita pernah memang keluar soalan SPM. Okey, dia tanya berikan cadangan anda untuk menjadikan Persekutuan Malaysia terus cemerlang. Nampak tak? Soalan ni sebenarnya sangat senang tapi dia cuba trik kamu dengan masukkan satu perkataan, persekutuan. Okey, bila kita tengok persekutuan, persekutuan ni adalah gabungan semua negeri-negeri di Malaysia. Okey, kita panggil dia sebagai Persekutuan Malaysia. So, apa cadangan nak jadikan Persekutuan Malaysia ni cemerlang? Okey, lepas tu cuba tengok soalan yang seterusnya. Mengapakah matlamat menyatu padukan kanak-kanak dan tenaga kerja penting kepada negara? So, nampak tak? Ini adalah soalan SPM 2019. Okay, nanti kita akan buat soalan ni, jangan risau. Kita akan cari jawapan dia. Okay, so next kita pergi 2018. Okay, 2018 ada juga soalan tentang KBAT. Dia tanya, mengapakah perubahan ekonomi politik? Nampak tak? Saya dah cakap dah, ekonomi politik sosial. Ekonomi politik sosial. Okay, ekonomi dia dah tanya. Politik dia dah bagi dan satu lagi sosial tu dia tak letak kat sini tapi dia dah cover dengan apa? Pendidikan. Pendidikan jatuh mana, bawah mana? Sosial. Okey, mengapakah perubahan ekonomi, politik dan pendidikan penting bagi sesebuah negara? Yang ni adalah soalan struktur Okey, lepas tu mengapakah perkara-perkara sensitif? Okey, perkara-perkara sensitif ni kita rujuk kepada perkara-perkara seperti okey kelas, apa maksud perkara-perkara sensitif? Meki, kelas Meki, apa tu perkara sensitif? Bagi contoh perkara sensitif yang tidak boleh dipersoalkan, apa dia? Tentang apa? Tentang agama, okey, bahasa, okey, itu semua adalah yes, betul. Okey, itu semua adalah perkara-perkara sensitif yang tidak boleh dipersoalkan. Okey, lepas tu apakah kepentingan warisan tersebut kepada dunia moden? Okey, yang ni atasnya ada gambar. Okey, so saya tak letak gambar tu. Okey, lepas tu berikan hujah anda. Ini berapa markah? 8 markah. Kalau biasa 8 markah memang confirm adalah soalan isi.
Okey, lepas tu, mengapakah perpaduan bangsa diberi keutamaan? Nampak tak perpaduan bangsa? Bangsa ni dia merujuk kepada bangsa Malaysia. Okey, so secara simple, mengapakah perpaduan diberi keutamaan? Nampak tak? Dia cuba masukkan beberapa perkataan yang nak confusekan kamu. Tapi sebenarnya soalan ni direct je. Okey. So mengapakah perpaduan bangsa diberi keutamaan? Berapa markah? 4 markah. Okey. Next. Okey, ini pun adalah soalan yang pernah keluar dalam SPM. Okey. Okey, dia letak gambar tentang ala-alatan peperangan macam macam senjata peluru berpandu, macam kapal jet fighter. Okey. Dia letak jet pejuang semua tu. And then bawah tu dia tanya, berdasarkan perkembangan teknologi pensenjataan masa kini, ramalkan masa depan. Okey, saya tak ingat soalan ni tahun berapa, tak silap saya 2015, 2016 tak silap saya. Okey, berdasarkan perkembangan teknologi, nampak dia dah buat dah kat depan tu, berdasarkan perkembangan teknologi pensenjataan, okey, masa kini, ramalkan masa depan. Okey, so yang ni kamu boleh bagi positif, kamu boleh bagi negatif. Ini adalah macam saya cakap, kamu bagi ulasan, kamu bagi pendapat kamu. Okey, so next. Tadi saya dah bagi tahu kan, soalan boleh ditanya dalam bentuk peta tak? Boleh. Cuba tengok. Ini adalah soalan yang pernah ditanya dalam SPM. Okey. So dia bagi satu peta, okey, iaitu peta pelabuhan Tanjung Pelepas. Okey. So peta berikut menunjukkan kedudukan pelabuhan Tanjung Pelepas di Johor. Okey, so PTP ni dia berdekatan dengan dia terletak di Johor dan berdekatan dengan Singapura. Nampak dekat tepi ni. Okay, PTP. Okay, dia tanya, mengapakah PTP dibina di kawasan tersebut? Gunakan pengetahuan dan pendapat anda. Okay, so nampak tak? Dia tanya soalan dia simple sahaja. Mengapakah PTP dibina di kawasan tersebut? Okay, kelas. Yang pertama, bagi saya satu contoh jawapan. Kenapa PTP dibina di kawasan tersebut? Bagi saya contoh jawapan. Ilek 1, Ilek 2. Kenapa PTP dibina di kawasan tersebut? Bagi saya contoh, kenapa? Contoh jawapan. Cepat. Kenapa PTP dibina di kawasan tersebut? Kawasannya strategik. Okey, betul. Kawasan yang strategik. Okey, Khairul Nazmi, kenapa laluan pelabuhan? Betul. Okey. Boleh juga bagi jawapan dekat chat kat sana. Okey, saya boleh tengok kat sana. Okey, selain daripada tu, menjadi laluan apa kelas? Laluan apa? Dekat sana tengah-tengah tu, laluan apa? Laluan apa? Dagang. Yes, laluan kapal dagang atau laluan kapal dagang. Yes, betul Adam. Okey, kamu boleh tengok kat sana. Okey, lepas tu, kedudukan yang strategik. Okey, lepas tu, berdekatan dengan negara apa? Dekat dengan Singapura. Ya, berdekatan dengan Singapura dan dapat meningkatkan apa? Bagi contoh, meningkatkan apa? Bila berdekatan dengan Singapura dapat meningkatkan? Ekonomi. Okey, so nampak tak? Itu cara kamu jawab. Okey, yes, meningkatkan ekonomi. Okey, kita ada seorang prince dalam kita punya talian. Okey. Okey, next. Cuba tengok lagi kat sana. Okay, so saya nak kamu fokus kepada perkataan holistik dekat sana. Cuba tengok kat sana, holistik. Okay, bermula daripada SPM. Okay, sebenarnya dah lama tapi bermula pada tahun 2021, jawapan kamu akan dinilai menggunakan konsep holistik. Okay, holistik. Apa maksud holistik? Okay, holistik ni adalah pemeriksa, okay, iaitu pemeriksa kertas SPM akan baca keseluruhan jawapan kamu, lepas tu baru dia bagi markah. Dia tak kira lagi secara analytical. Okay, analytical ni dia baca satu-satu, ada dia bagi, ada dia bagi, ada dia bagi. Itu adalah analytical. Okay. Kalau holistik, dia akan baca, dia akan tengok ada contoh, ada huraian, ada ulasan, ada huraian tambahan, dia akan bagi kamu markah yang lebih. Itu adalah holistik. Okey, macam mana? Jangan risau, nanti saya akan tunjukkan
contoh-contoh soalan dengan jawapan. Nanti kita akan buat sama-sama. Okey, lepas tu, ini yang saya cakap tadi, kamu punya jawapan. Kalau kamu nak dapat markah 7 hingga 8, kamu kena mencapai aras berapa? Aras 4. Bila capai aras 4 ni, automatik pemeriksa akan bagi kamu 8 markah. Macam mana nak capai aras 4? Kamu kena ada benda-benda yang disenaraikan dekat sana. Yang pertama, kamu mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang jelas. Macam mana? Kamu ada bukti, kamu ada contoh. Sebab tu saya cakap contoh sangat penting. Okey, bagaimana nak ambil contoh daripada isu-isu semasa, isu-isu yang pernah berlaku. Okey, membuat inference. Nanti saya akan ajar cara membuat inference. Okey, jawapan kamu sangat mendalam, terperinci. Okey, macam mana terperinci? Macam tadi tu saya cakap, Pelabuhan Tanjung Pelepas terletak di kawasan yang strategik. Macam mana terperinci? Dapat meningkatkan kemasukan kapal dagang. Nampak tak? Kamu buat secara terperinci. Okey, komunikasi, ayat kamu, bahasa kamu yang senang. Okey, pengolahan yang sangat menarik. Dan menunjukkan apa? Kematangan. Banyaknya susahlah nak dapat 8 markah. Tak ada. Okey, tak susah. Trust me. Okey, pegang pada kata-kata saya. Sebenarnya senang. Okey, nanti saya akan tunjukkan contoh dia. Okey, kalau kamu dapat 5 hingga 6 markah, menunjukkan kamu dekat aras 3. Okey, so nampak tak? Dia semakin lama semakin berkurangan. Aras 3 ni ada pengetahuan, pemahaman yang jelas, bukti, contoh yang sesuai, membuat inference, jawapan yang mendalam, okey, komunikasi dan pengolahan yang menarik, tapi dia punya kematangan dah berkurangan. Okey, jadi kamu diletakkan dalam status 5 hingga 6 markah. Okey, lagi kita tengok lagi aras 2. Dalam aras 2, pengetahuan, pemahaman, jawapan kurang. Nampak tak? Dekat sana dah kurang mendalam. Okey, menyatakan hujah secara ringkas. Okey, lepas tu kita ada aras 1, pengetahuan dan pemahaman yang sangat terhad, jawapan sangat umum. Berapa markah? 1 hingga 2 markah sahaja. So nampak tak? Yang ni kita panggil dia sebagai peraturan pemarkahan rubrik pemarkahan. Okey, so ingat ini adalah holistik. Okey, baca, pemeriksa akan bagi markah berdasarkan kepada aras kamu. Okey, next kita tengok lagi apa kelemahan. Okey, kita nak tengok, kita nak fokus kepada kelemahan calon dalam menjawab KBAT. Okey, yang pertama, jeng. Tak kuasai fakta. Kamu tidak ada pengetahuan yang mencukupi. Okey, kenapa tak kuasai buku teks? Tak mengetahui tentang keadaan semasa. Okey. Yang kedua, kamu tak faham tentang kehendak soalan. Jawapan tanya kesan, kamu tulis fakta. Okey. Jawapan tanya benda lain, kamu tulis lain. Okey, so nampak tak? Tidak faham kehendak soalan. Yang ketiga, kamu, okey, ini adalah paling common. Kamu tak boleh bina huraian. Bila saya bagi pelabuhan, ekonomi, peluang pekerjaan, nampak tak saya boleh hurai. Tapi kamu tak boleh nak menghurai dengan baik. Okey, so saya bagi contoh. Okey, dan kamu tak bagi contoh. Okey, sebab itu kamu tak dapat markah penuh. Okey, seterusnya, tiada pengetahuan tentang isu semasa. Kamu tak ada kamu tak baca surat khabar. Kamu tak layari internet. Okey, sebenarnya sekarang ni semuanya dekat hujung jari. Cuma tak nak je. Okey, seterusnya, bahan-bahan yang boleh digunakan. Okey, apa bahan-bahan yang boleh digunakan untuk membantu pelajar menjana idea untuk menjawab KBAT. Okey. Yang pertama, rukun negara. Kita boleh, okey, ingat, kita boleh gunakan rukun negara untuk menjawab soalan. Macam mana boleh ke? Boleh. Okey, nanti saya tunjukkan. Lepas tu, yang paling senang, common, buku teks. Untuk menjawab apa? KBAT.
Lagu, ada lagu, boleh kita gunakan lagu. Dalam buku teks kamu, buku teks tingkatan 5 kamu sendiri pun ada lagu Keranamu Malaysia. Okey. Surat khabar, macam biasalah bacalah surat khabar. Okey, sebab nak tahu tentang apa? Tentang pengetahuan asas, tentang apa yang berlaku dalam negara, tentang pemimpin kita, tentang COVID. Okey, tentang kita punya ekonomi, tentang peluang pekerjaan. Okey. Lepas tu media sosial. Okey, apa benda yang ada dalam surat khabar boleh didapatkan dalam media sosial juga, macam Facebook, Instagram. Okey. Lepas tu buku-buku rujukan. Okey, ini adalah bahan-bahan yang boleh membantu kamu. Sebenarnya ada banyak, saya cuma ambil contoh beberapa sahaja. Okey. Okey, kita dah sampai ke satu part yang sangat-sangat penting. Kita nak tengok cara menghasilkan jawapan yang lengkap menggunakan teknik Dabus. Okey, saya nak tekankan satu teknik Dabus. Dabus ni digunakan secara meluas, okey, oleh hampir semua sekolah dekat Malaysia untuk menjawab soalan KBAT. Kalau kita tengok kat sana, Dabus ni dia menekankan demi, okey, ataupun dia menekankan perkataan Dabus ni adalah dengan, demi, dalam. Okey, dia mewakili perkataan D. So bila kamu buat soalan ataupun jawapan untuk soalan KBAT, kamu boleh masukkan perkataan-perkataan ni. Okey. Pelabuhan PTP dibina berdekatan dengan Singapura untuk meningkatkan ekonomi. Okey, nampak tak? Nampak Saya buat balik Okey. Pelabuhan PTP dibina berdekatan dengan Singapura dengan tujuan meningkatkan ekonomi agar dapat meningkatkan imej negara. Nampak tak? Okey. Lepas tu Dabus ni, perkataan A tu, okey, membawa maksud kepada agar dapat. Okey, bagi. Lepas tu B tu bagi. Okey, untuk. Okey, supaya atau serta. Okey, perlu ke gunakan semua perkataan ni dalam satu soalan KBAT? Okey, macam saya, kalau boleh kamu boleh gunakan semua. Tapi kalau kamu dah boleh gunakan 3 perkataan dekat sini, mana-mana 3 pun, okey, dah cukup baik. Okey, so itu adalah Dabus. Okey, nanti saya akan tunjukkan contoh-contoh jawapan, jangan risau. Okey, lepas tu, tengok lagi kat sini. Okey, apa elemen yang perlu ada dalam jawapan esei yang lengkap? Okey, dan ini dikira sebagai macam mana nak dapat aras 4. Okay, ingat bila saya sebut aras 4 bermaksud kamu punya jawapan yang paling standard 8 markah. Okay, iaitu kamu akan dapat markah yang paling maksimum. Okay, yang pertama kamu kena ada isi atau fakta. Yang kedua, kamu kena ada huraian. Okay, bila saya sebut huraian, ada satu lagi huraian lanjut. Kenapa dah buat huraian, kena buat huraian lanjut? Untuk dapat markah ekstra. Okay. So huraian tu untuk dapat markah ekstra. Okay, contoh. Okay, dan last kali perlu ada inference. Okay, macam mana? Alah, susah nak buat inference. Tak ada. Inference ni paling senang nak buat sebenarnya. Okay, nanti saya akan tunjukkan. Okay, so cuba tengok soalan ni sebagai warga patriotik. Okay, sekejap. Sorry. Sekejap, tertekan. Okay, so saya nak kamu tengok soalan dekat sana. Okay, cuba tengok soalan dekat sana. Okay, Karun Azmi, baca soalan Karun Azmi. Karun Azmi, dengar. Karun Azmi, dengar tak? Okay, Fikri, baca jawapan dia Fikri. Soalan. Baca soalan Fikri. Fikri. Sebagai warga yang patriotik, bagaimanakah anda menunjukkan kesetiaan kepada raja dan negara? Okay, so ini adalah salah satu contoh soalan untuk KBAT. Okay, so nampak tak dekat sana? Saya dah pisahkan jawapan dia ikut kepada cara untuk dapat 8 markah. Okay, tengok sini betul Okay, so cuba tengok dekat sana. Okay, yang pertama. Suresh, Yes. besarkan sikit kot.
Oh, tak nampak ah. Sekejap ah. Nampak? Tak. Sekejap. Yang ni? Okay, dah. Okay, so cuba tengok sana eh. Saya tengok soalan, saya bacakan soalan ni balik. Okay, sebagai warga yang patriotik, bagaimanakah anda menunjukkan kesetiaan kepada raja dan negara? Okay, so kamu dapat, ditanya dalam ni 8 markah. Okay, so tengok sebagai warga yang patriotik. Okay, so kamu boleh gariskan perkataan patriotik. Bagaimanakah anda menunjukkan? Okay, soalan dia tanya bagaimana anda tu kita lah, okay, menunjukkan kesetiaan kepada raja dan negara. Okay, jadi tengok macam mana saya jawab. Okay, yang pertama saya start dengan isi kat sini. Cara untuk menunjukkan, ambil kat depan tu yang ni mesti ambil. Cara untuk menunjukkan kesetiaan kepada raja dan negara ialah sentiasa mematuhi perintah yang di-Pertuan Agong atau Sultan. Okay, kamu dapat markah kat mana? Mematuhi. Nampak tak? Mematuhi ni kamu dapat 1 markah. Okay, hal ini dapat dilaksanakan. Nampak tak? Saya guna perkataan apa? Hal ini. Okay, hal ini dapat dilaksanakan dengan mematuhi undang-undang. Nampak? Hal ini dapat dilaksanakan dengan mematuhi undang-undang. Okay, yang kedua. Huraian lanjut. Okay, so nampak tak? Saya buat huraian. Macam mana saya buat huraian? Tengok kat sini. Saya stop dekat sini undang-undang. Okey, oleh itu, bila orang ikut undang-undang, oleh itu perpaduan dalam negara dapat diperkukuhkan. Nampak tak? Saya buat dekat sini undang-undang. Saya tambah lagi kat sini, huraian lanjut dia. Oleh itu, perpaduan dalam negara dapat diperkukuhkan. Okey, saya bagi contoh. Contohnya, okey, ingat benda paling senang. Okey. Contoh saya bagi berapa? 2 contoh. Okey, bila melibatkan perpaduan. Okey, bila melibatkan perpaduan, okey, kamu sepatutnya boleh bagi contoh tentang apa? Rukun negara. Contohnya, mengamalkan rukun negara dan ini dapat mengelakkan peristiwa 13 Mei daripada berulang. Nampak tak? Saya guna benda yang senang je, benda-benda yang kamu tahu. Rukun negara 1 markah. Peristiwa 13 Mei 1 markah. Kenapa 2 markah? Sebab saya bagi 2 contoh. Okay. So, inference. Okay. Kamu, untuk inference ni mungkin benda baru bagi kamu Okay. Inference ni adalah melengkapkan kamu punya jawapan sebenarnya. Okay. Kalau kamu tak buat inference, kamu tak akan dapat markah penuh. Okay. So inference ataupun lebih simple, saya gunakan perkataan kesimpulannya. Macam mana nak ambil kesimpulan? Ambil sahaja daripada soalan, masukkan jawapan yang kamu dah tulis ke atas tu. Okay. Cuba tengok yang dekat sini kesimpulan dia. Kesimpulannya, mematuhi perintah yang di-Pertuan Agong atau Sultan dapat menunjukkan kesetiaan kepada raja dan negara. So nampak tak? Saya ambil jawapan saya yang pertama. Lepas tu saya ambil sikit daripada soalan. So dah lengkap inference. Kesimpulan. Kesimpulan ni boleh ambil apa-apa saja daripada apa topik yang sedang dibincangkan. Boleh tak saya tulis inference ataupun kesimpulan selain daripada jawapan yang ada tu? Boleh. Kamu boleh tulis. Okay? Tapi pastikan kamu tak keluar daripada tajuk yang sedang dibincangkan. Okay, next. Cuba tengok. Saya nak tunjukkan lagi soalan yang sama. Soalan yang sama tapi saya tulis jawapan yang berbeza sahaja sebenarnya. Cuba tengok kat sana. Sebagai warga negara patriotik, soalan ni sama. Soalan tadi bagaimanakah anda menunjukkan kesetiaan kepada raja dan negara? 8 markah. Okey, cara untuk menunjukkan kesetiaan dengan tidak menderhaka kepada raja dan negara. Okey, nampak tak? Tengok jawapan saya berlainan sikit. Okey, daripada jawapan yang tadi. Hal ini dapat dilaksanakan. Saya gunakan apa? Hal ini. Hal ini dapat dilaksanakan dengan tidak menyertai mana-mana pertubuhan pengganas. Okey. So, oleh itu negara dapat mengekalkan keamanan.
Contohnya, saya bagi contoh, okey. Kalau pelajar saya setiap kali ada contoh, saya akan tekankan. Kalau ada kumpulan pengganas, tulis IS. So, contoh, saya bagi contoh, iaitu IS. Okey, kesimpulannya, kita perlu sentiasa menghormati Yang di-Pertuan Agong atau Sultan dan dapat menunjukkan, sentiasa menghormati dan mana dengan menunjukkan, okey, dengan yang perkataannya kat sini sebenarnya dengan, okey, dengan menunjukkan kesetiaan kepada raja dan negara. Nampak tak? Dia ada soalan yang sama tapi saya buat dalam dua bentuk yang berlainan. Okey, sekarang ni saya nak buat dalam esei lengkap. Soalan yang tadi tu masih soalan yang tadi tu okey, so saya dah buat dalam satu esei yang lengkap. Okey. Kalau kamu tengok kat sana, saya dah buat dalam satu esei yang lengkap. Okey, saya nak seorang baca. Syami Aiman. Dengar Syami. Ya sir. Baca jawapan dia Syami. Cara untuk menunjukkan kesetiaan kepada raja dan negara ialah sentiasa mematuhi perintah Yang di-Pertuan Agong atau Sultan. Hal ini dapat dilaksanakan dengan mematuhi undang-undang. Oleh itu, perpaduan dalam negara dapat diperkukuhkan. Contohnya mengamalkan prinsip rukun negara dan ini dapat mengelakkan dari peristiwa 13 Mei berulang. Okey. Cara untuk menunjukkan kesetiaan dengan tidak menderhaka kepada raja dan negara. Hal ini dapat dilaksanakan dengan tidak menyertai mana-mana pertubuhan pengganas. Oleh itu, negara dapat mengekalkan keamanan. Contohnya ialah tidak menyertai kumpulan pengganas IS. Kesimpulannya, sentiasa menghormati YDPA atau Sultan dapat menunjukkan kesetiaan kepada raja dan negara. Okey, thank you Syami. Okey, nampak tak kelas? Dekat sini saya dah dapat full mark 8 sebenarnya. Okey, so nampak saya dah combine dua-dua. Okey, so bila saya combine dua-dua, saya tak letaklah dua kesimpulan, cukuplah satu kesimpulan. Satu soalan, satu kesimpulan saja. Tadi tu saya buat sebab nak menunjukkan perbezaan saja. Okey, so kalau kamu tengok kat sana, okey, cuba tengok kat sini Okey, mematuhi dapat 1 markah. Okey, undang-undang dapat 1 markah. Perpaduan dapat dikukuhkan, dapat markah. Contoh rukun negara 1 markah. Peristiwa 13 Mei 1 markah. So dah ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 8 markah saya dah dapat 5. Okey, lepas tu tidak menderhaka dapat 1 markah. Okey. Tidak menyertai mana-mana pertubuhan pengganas. Dapat mengekalkan apa? Keamanan. Untuk keamanan saya dapat 1 markah. Contoh, tidak menyertai kumpulan IS. Okey, saya dapat markah. Saya ada berapa isi? 9 isi. Soalan tanya berapa markah? 8. Saya bagi apa? Ekstra 1. Okey, so nampak tak? Ini adalah cara nak menulis esei lengkap untuk dapat 8 markah. Okey, seterusnya kita buat lagi contoh Kita buat lagi soalan lain. Okey, so saya nak kamu tengok kepada soalan ni. Okey, soalan ni lebih kurang sama je. Farisha dengar Farisha? Dengar sir. Baca soalan tu Farisha. Bagaimanakah prinsip-prinsip rukun negara boleh mewujudkan kesejahteraan dalam kalangan rakyat Malaysia? Okey. So kalau kita tengok soalan dia tanya bagaimanakah. Okey, so kita tekankan apa? Rukun negara. Okey. Bagaimanakah rukun negara boleh mewujudkan kesejahteraan dalam kalangan rakyat Malaysia. So dia tanya pasal kesejahteraan dalam rakyat Malaysia. Okey, so kita tengok kat sana isi atau fakta dia. Yang pertama. Okey, saya nak siapa-siapa baca. Danish Haikal, ada? Ahmad Danish Haikal, ada tak? Dengar Danish Haikal. Haziq Aizat, dengar Haziq. Haziq Aizat. Haziq Aizat. Kau punya mic belum lagi elok lagi ke Haziq? Okey, Izan, dengar Izan, nama Izan. Ahmad Izan, dengar. Okey, kalau kamu tengok kat sana, bagaimanakah prinsip-prinsip rukun negara boleh mewujudkan kesejahteraan dalam kalangan rakyat Malaysia? Okey, cuba tengok kat sana So, saya bacakan jawapan dia. Izan dengar. Okey, so tengok kat sana
So, saya baca, prinsip-prinsip rukun negara boleh mewujudkan kesejahteraan dengan mewujudkan perpaduan antara kaum. Nampak tak saya gunakan perkataan apa? Dengan mewujudkan perpaduan antara kaum. Okey, huraian nampak macam mana saya buat huraian. Simple je. Kalau ada perpaduan bagi huraian tentang kaum. Hal ini nampak tak? Hal ini. Kerana Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum iaitu Melayu, Cina dan India. Okey, perpaduan antara kaum akan mewujudkan apa? Keamanan dalam negara. Okey, ini adalah huraian lanjut. Contoh, nampak tak? Saya ulang balik. Okey, contoh yang sama. Bila ada rukun negara, saya bagi contoh peristiwa 13 Mei. Bila ada soalan peristiwa 13 Mei, saya bagi contoh rukun negara. Okey? So, mengelakkan daripada peristiwa 13 Mei berlaku kembali atau berulang. Okey, kesimpulannya, rukun negara dapat mewujudkan perpaduan antara kaum di Malaysia. Nampak tak? Saya gunakan rukun negara dapat mewujudkan perpaduan dalam dalam antara kaum di Malaysia. Okey. So next, kita tengok lagi. Okey, soalan yang sama. Okey, saya buat lagi kat sini ya. Prinsip-prinsip rukun negara boleh mewujudkan kesejahteraan dengan meningkatkan semangat cinta akan negara. Okey, hal ini nampak rakyat Malaysia sanggup berkorban untuk, nampak saya guna perkataan apa? Untuk dabus. Okey, mengekalkan kedaulatan negara. Selain itu, nampak tak saya guna penanda wacana, huraian lanjut dia. Bagaimana kita nak mengekalkan kedaulatan negara? Dengan mematuhi undang-undang negara. Dan ini dapat mengurangkan kadar jenayah. Nampak tak dekat huraian lanjut pun saya dah dapat 2 markah. Okay. So sebab tu huraian ni penting. Sebab setiap kali kamu hurai, kamu dapat markah. Okay, contoh. Kita tengok contoh Contohnya, pasukan keselamatan mempertahankan Lahad Datu daripada serangan pengganas Sulu. Macam mana boleh tahu Lahad Datu ni? Sebab tu saya cakap, kena tahu isu semasa. Okey, kesimpulan. Rukun negara dapat meningkatkan semangat cinta akan negara. Okey, so sekarang ni saya combine dua-dua ni, jadikan dalam satu esei. Okey, cuba tengok sana. Prinsip-prinsip rukun negara boleh mewujudkan kesejahteraan dengan mewujudkan perpaduan. 1 markah. Hal ini kerana Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum iaitu Melayu, Cina dan India. Dapat 1 markah. Perpaduan antara kaum akan mewujudkan keamanan. Contohnya, dapat mengelakkan peristiwa 13 Mei daripada berlaku kembali. Okey, selain itu, rukun negara boleh mewujudkan kesejahteraan dengan meningkatkan apa? Semangat cinta akan negara. Okey, hal ini kerana rakyat Malaysia sanggup berkorban. Nampak tak? Sanggup berkorban. Okey, selain itu, rakyat juga mematuhi undang-undang negara dan ini dapat mengurangkan kadar jenayah. Contohnya, pasukan keselamatan mempertahankan Lahad Datu daripada serangan pengganas Sulu. Okey, kesimpulan, rukun negara dapat meningkatkan semangat cinta akan negara. So ingat saya nak bagi tahu satu benda kesimpulan dia tak ada markah tapi kena tulis kesimpulan. Kalau kamu tulis 8 tu, kesimpulan tu jangan masukkan yang ke-8. Tak ada. Kesimpulan tu dia melengkapkan. Okey? So ingat kesimpulan tidak kiranya kesimpulan ni dia tak akan membawa markah yang asing. Tapi kesimpulan mesti tulis untuk melengkapkan kamu supaya kamu punya jawapan ni letak dekat aras 4. Okey, ingat mesti ada kesimpulan supaya jawapan kamu adalah aras berapa? Aras 4. Okey, so jangan masukkan kesimpulan tu dalam 8 markah. Kalau dia tanya 8 markah soalan, jangan masukkan dalam tu. Okey. Seterusnya. Okey. So saya nak kamu tengok pada kat sini Okey, ini adalah salah satu soalan. Okey. So berdasarkan kepada gambar. Okey, gambar kat tepi tu, soalan berdasarkan tu berdasarkan kepada gambar, mengapakah golongan muda diingatkan supaya sentiasa menghargai keamanan dan kestabilan yang dinikmati.
So saya dah buat dalam 3 bentuk jawapan. Kalau kamu tengok hijau ni satu jawapan, merah ni satu jawapan, biru ni satu jawapan. Okay. So kenapa kita perlu menghargai keamanan dan kestabilan? Yang pertama, mewujudkan perpaduan kaum. Nampak tak? Balik-balik perpaduan kaum. Balik-balik perpaduan kaum. Okay. Yang kedua, meningkatkan imej negara. Kalau negara kita politik dia stabil, imej kita meningkat. Okay, bila kita punya imej baik, pelabur akan datang. Bila pelabur datang, pendapatan negara kita meningkat. Okay, nampak tak? Nampak tak? Sebab tu saya tanya, sebab tu saya cakap, bila kamu buat jawapan untuk kebat, ambil jawapan dia. Tanya balik apa, kenapa, mengapa. Okay, nampak tak kat sini? Menarik kemasukan pelabur. Bila ada perpaduan, wujud imej negara meningkat. Bila imej negara meningkat, pelabur akan datang. Bila pelabur datang, pendapatan meningkat. Bila pendapatan negara meningkat, peluang pekerjaan wujud. Bila peluang pekerjaan wujud, taraf hidup rakyat meningkat. Okey, yang tu saya tak masukkan sini lah. Sebenarnya boleh je. Lepas tu kita bagilah contoh. Contoh kamu kena tahu. Contoh kawasan perindustrian dekat negara kita dekat mana? Shah Alam. Okey, nampak tak? Kita bagi contoh kat sana. Okey, sebab tu kamu kena tahu isu-isu semasa. Okey, lepas tu cuba tengok yang merah ni pula. Kenapa keamanan ni penting? Supaya tidak dijajah semula. Okey, ekonomi. Kalau kita dijajah semula, ekonomi negara akan dikuasai oleh orang luar. Bila orang luar kuasai ekonomi kita, rakyat akan hilang hak. Okey, nampak? Contoh, apa contoh yang saya bagi? Contohnya, semasa penjajahan British, ekonomi negara seperti BJ Timah. Ini adalah common thing, kamu kena tahu. Okey, seperti ekonomi negara, seperti BJ Timah dikuasai oleh penjajah. Okey, lepas tu yang biru pula. Okey, so nampak tak bagaimana saya terbitkan jawapan daripada soalan? Banyak sebenarnya jawapan yang kamu boleh ambil. Okey, so bagaimana apa yang kita dapat kalau kita dapat mengekalkan kestabilan, mengelakkan negara kita diserang oleh kuasa luar. Okey, bila politik kita tak stabil, akan menarik kemasukan pengaruh luar. Menyebabkan rakyat hidup dalam keadaan yang sengsara. Contohnya, okey, contoh tengok saya bagi contoh, saya tak ambil daripada negara Malaysia, saya ambil contoh daripada luar negara. Contoh, keadaan yang tidak stabil di mana? Iraq. Akibat apa? Serangan Amerika. Nampak tak? Ini semua adalah contoh-contoh jawapan. Okey, so next. Okey, ini adalah dia punya jawapan keseluruhan. Okey, setelah saya cantumkan semua jawapan tadi. Okey, so boleh faham tak semua? Nampak tak cara nak buat? Nampak? Boleh? Boleh tak semua? Saya nak dengar ramai-ramai. Boleh? Boleh. 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 Faris nak bahan? Faham Faris nak bahan? Boleh, faham. Faris baca jawapan full tu Nabahan, baca. I'm waiting for you Nabahan. Cepat sikit. Golongan muda diingatkan supaya sentiasa menghargai keamanan dan kestabilan untuk mengelakkan dijajah semula. Selain itu, ekonomi negara akan dikuasai oleh orang luar. Ini akan menyebabkan rakyat tempatan hilang hak terhadap ekonomi. Contohnya, semasa penjajahan British ekonomi, negara seperti BJ Timah dikuasai penjajah. Okay. Selain itu, mewujudkan perpaduan kaum. Ini dapat meningkatkan imej negara. Seterusnya, meningkatkan kemasukan pelabur dan pendapatan negara meningkat. Ini mewujudkan peluang pekerjaan yang luas. Contohnya, kerajaan mewujudkan kawasan perindustrian Shah Alam. Di samping itu, mengelakkan diserang oleh kuasa luar. Ini kerana keadaan yang tidak aman akan menarik kemasukan pengaruh luar. Ini akan menyebabkan rakyat hidup dalam keadaan yang sengsara. Contohnya, keadaan yang tidak stabil di Iraq akibat serangan Amerika. Kesimpulannya, golongan muda perlu menghargai kemerdekaan negara. Okay, thank you bro. Okay, so kalau kamu tengok sana, ini adalah jawapan lengkap. Berapa? Okay, dekat sini saya tandakan dia punya isi-isi penting tu. Okay, so sangat senangnya nak dapat 8 markah sebenarnya. Kenapa saya buat dalam 3 perenggan? Sebab nak tunjukkan perbezaan. Sebenarnya kalau kamu buat 1 perenggan pun tak ada masalah. 2 perenggan pun tak ada masalah. Saya buat dalam 3 perenggan sebab saya nak tunjukkan dia punya contoh-contoh jawapan dia. Okay, so
ada berapa isi? 14 isi. Okay, nampak tak? Hanya dengan menulis banyak ni, saya dapat berapa isi? 14. Sedangkan soalan tanya berapa? 8 sahaja. Saya tulis dah ekstra 6 dah. Okay. Dan ingat, cuba tengok kesimpulan dia. Kesimpulannya, golongan muda perlu menghargai kemerdekaan negara. Sangat simple. Saya buat kesimpulan dia simple je. Okay, saya ambil balik daripada soalan. Okay, so ingat, kamu kena buat kesimpulan pada akhir dia supaya melengkapkan aras 4 untuk mendapat markah maksimum. Okay, so next. Okay, kejap Okay, so cuba tengok soalan yang seterusnya. Kita ada lagi satu soalan, ada lagi beberapa soalan kita nak tengok. Okay, next. Kita nak seorang baca soalan. Faris Nambahan, cadangkan seorang untuk baca soalan. Izzat. 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 Izzat, mana kau Izzat? Baca soalan jap. Sebagai warga negara Malaysia yang bertanggungjawab, mengapakah anda perlu menjadi pengundi dalam pilihan raya? Okay. Thank you Izzat. Okay kelas, kalau kamu tengok sana, sebagai warga negara Malaysia yang bertanggungjawab, mengapa anda perlu menjadi pengundi? Okay, ini adalah isu semasa pengundi. Okay, dalam buku teks kamu pun ada mengundi dalam tingkatan 4. Okay, so kalau kamu tengok sana, mengundi adalah hak kamu ataupun hak rakyat. Okay, dengan ini dapat melibatkan diri dalam apa? Pentadbiran. Okay, dengan mengikut perlembagaan negara. Okay, lepas tu, mengundi juga menyuburkan amalan demokrasi. Okay, ada juga yang tanya, saya dengar apa maksud demokrasi. Ingat, demokrasi adalah pemerintahan yang apa kelas? Adil ke tidak adil? Adil. Adil. Okay. Adil. Okay, amalan demokrasi. Okay, memilih pemimpin. Okay, so kenapa kita mengundi? Sebab kita nak pilih apa? Pemimpin. Kenapa kita kena pilih pemimpin? Sebab nak wujudkan kestabilan politik. So bila politik dah stabil, kita dapat memupuk apa? Rasa bertanggungjawab. Nampak tak? Saya tanya soalan, saya jawab. Saya tanya soalan, saya jawab. Okay. Lepas tu, kenapa perlu mengundi? Sebab nak meningkatkan imej negara. Okey, bila imej negara meningkat, jawapan yang sama. Ekonomi meningkat. Bila ekonomi meningkat, siapa datang? Pelabur datang. Bila pelabur datang, dia menyediakan peluang apa? Pekerjaan. Bila peluang pekerjaan, rakyat dapat meningkatkan taraf hidup. Okey. So itu adalah dia punya contoh jawapan dia. Okey. So ini adalah jawapan dia. Okay, so kalau kamu tengok, rakyat yang bertanggungjawab, mengundi merupakan hak, melibatkan diri dalam pentadbiran, menyuburkan amalan demokrasi. Okay, lepas tu seterusnya, mengundi terdapat adalah hak. Okay, ingat mengundi ni hak setiap rakyat Malaysia, dah ada dalam perlembagaan. Okay, lepas tu, menjamin kestabilan politik. Okay, memupuk rasa apa? Bertanggungjawab. Okay, lepas tu, semangat cinta akan negara. Okey, mengundi meningkatkan apa? Imej negara. Okey, meningkatkan apa? Ekonomi negara. Okey, menarik kemasukan siapa? Pelabur. Contohnya, tengok saya bagi contoh. Contohnya, pelabur Jepun melabur di negara kita kerana kestabilan politik. Ada berapa isi? 8 isi. Soalan tanya berapa? 8 markah. Saya bagi ekstra. Okay, kesimpulan dia dah ada kat depan tu, menunjukkan semangat cinta akan negara. Okay. Okay, so berikan cadangan anda untuk menjadikan. Okay, ini adalah soalan SPM seperti yang saya kata tadi. Okay, so kalau kamu tengok kat sana, ini adalah salah satu soalan SPM yang saya bincangkan pada hari ini. Izul dengar Izul? Dengar. Izul, baca soalan tu Izul dan jawapannya ada kat sana. Berikan cadangan anda untuk menjadikan Persekutuan Malaysia terus cemerlang. Kekalkan perpaduan, mewujudkan keamanan, rakyat mematuhi undang-undang, menghayati rukun negara, mengelakkan peristiwa 13 Mei,
memajukan ekonomi, menarik kemasukan pelabur, menyediakan peluang pekerjaan, meningkatkan taraf hidup rakyat, membasmi kemiskinan dan kerajaan membina kemudahan asas seperti jalan raya. Okay, thank you Zul. Okay kelas, cuba tengok kat sana. Okay, berikan cadangan anda untuk menjadikan Persekutuan Malaysia ni terus cemerlang. Ini adalah soalan SPM tahun 2019. Okay, so apa cadangan kamu nak jadikan Persekutuan Malaysia ni terus cemerlang? Okay, yang pertama, paling penting nak jadikan kita cemerlang, kita kena kekalkan perpaduan. Okey, apabila ada perpaduan, ada keamanan. Bagaimana nak wujudkan keamanan? Patuh undang-undang. Okey, selain daripada tu, kita perlu apa? Menghayati rukun negara. Bila kita menghayati rukun negara, peristiwa 13 Mei dapat dielakkan. Okey, lepas tu, bagaimana nak jadikan Persekutuan Malaysia ni terus cemerlang? Memajukan ekonomi. Benda senang lah. Kalau nak memajukan sesebuah negara, kita kena memajukan ekonomi dia. Okey, bila ekonomi maju, pelabur datang. Bila pelabur datang, ada peluang pekerjaan. Bila ada peluang pekerjaan, rakyat ada duit. Bila ada duit, rakyat meningkatkan taraf hidup. Dan ini dapat apa? Membasmi kemiskinan. Lepas tu, kerajaan gunakan cukai yang dibayar oleh pelabur. Cukai yang dibayar oleh pelabur untuk membina apa? Kemudahan asas seperti apa? Jalan raya, sekolah, hospital. Okey, semua tu adalah kemudahan asas. Kenapa kita sebut kemudahan asas? Asas ni adalah basic need. Kita perlu ada asas. Pendidikan, kesihatan, okey, ini adalah asas. Okey. Okey, so saya bagaimana dengan kebat yang ada 4 markah? Okey, saya ada juga yang tanya. Sir, yang tadi kita bincang tu semua 8 markah. Kalau ada kebat untuk struktur yang 4 markah, ingat, kamu tak perlu tulis terlalu panjang. Okey, ingat untuk 4 markah je. Yang saya cerita pasal ni adalah untuk 4 markah. Yang ada 4 markah ni, kamu tak perlu tulis terlalu panjang. Okey, boleh tak guna teknik dabus untuk 4 markah, soalan 4 markah? Boleh. Okey, boleh gunakan. Okey, untuk soalan 4 markah ni yang ada dekat struktur ni, tak perlu kesimpulan atau inference. Kesimpulan dengan inference ni hanya untuk soalan yang ada 8 markah yang ada dekat bahagian esei tu. Okey, tapi kamu kena ingat kalau tak ada kesimpulan pun, contoh dan huraian kamu kena bagi macam biasa. Jangan kurangkan contoh dengan huraian dia. Okey, lepas tu. Okey, ini adalah contoh soalan. Okey, yang saya ambil daripada buku. Okey. Cuba tengok contoh untuk 4 markah. Saya nak bagi kamu contoh soalan untuk 4 markah. Okey, so saya nak seorang baca soalan. Mitalina, dengar Mitalina. Mitalina, dengar. Akmal, dengar Akmal. Akmal, dengar. Okey, Zarul, dengar tak Zarul? Zarul. Dengar sih. Dengar. Mana kau hilang Zarul? Dia ada. Okey, baca soalan tu Zarul. Keperitan hidup semasa pendudukan Jepun menjadikan penduduk tanah Melayu lebih kreatif dalam kehidupan. Contoh menghasilkan tempe daripada biji getah. Pernyataan di atas menjelaskan kehidupan masyarakat semasa pendudukan Jepun. Berdasarkan pernyataan tersebut, mengapa sikap kreatif penting dalam kehidupan? Okay, thank you Zarul. Okay, kelas cuba tengok sana. Okay, soalan dia kaitkan dengan Jepun. Tapi dekat soalan tu dia ada tekankan tentang apa? Sikap kreatif. Nampak tak? Ini adalah cara soalan kebat ni tanya. Contoh kalau kena tengok masa Jepun ni, rakyat tanah Melayu pada masa tu, khususnya orang Melayu, mempunyai sumber yang sangat terhad. Okey, beras tak ada, jadi mereka gantikan dengan apa? Ubi kayu. Okey, lepas tu makanan masa tu sangat kurang. Jadi orang-orang kampung masa tu dia gunakan biji getah dan dia buat tempe daripada tu. Okey, lepas tu kalau kita tengok tali dihasilkan daripada daun nenas. Okey, yang panjang-panjang tu mereka akan buat dan hasilkan tali daripada sana. Okey, ini semua adalah sikap kreatif.
Okey, jadi kita nak tengok apa jawapan dia. Mengapa, okey, soalan dia, mengapa sikap kreatif penting? Okey, so yang pertama kalau kamu tengok, sikap kreatif penting kerana dapat menghasilkan ciptaan baru. Mana saya ambil ciptaan baru ni daripada soalan? Okey, tengok keperitan hidup menjadikan penuntut amal lebih kreatif dalam kehidupan. Contohnya menghasilkan tempe daripada biji getah. Saya ambil jawapan daripada sini je. Menghasilkan ciptaan baru daripada sini. Okey. Dengan ini memudahkan kerja seharian manusia. Dengan ini. Okey, lepas saya guna penanda wacana. Selain itu, meningkatkan pendapatan rakyat. Mereka boleh jual. Masa tu dah lah tak ada duit. Jadi mereka boleh jual. Menjimatkan masa. Okey. Contohnya penghasilan mesin. Nampak tak? Saya buat contoh penghasilan mesin mengupas kulit oren. Dapat mempercepatkan proses penghasilan jam. Nampak tak? Contoh. Saya bagi contoh yang simple je. Okey, ingat ini adalah untuk 4 markah punya soalan. Ciptaan baru, memudahkan, pendapatan, menjimatkan masa, penghasilan. So, dapat berapa markah? 5 isi. Soalan tanya 4 markah. Okey, seterusnya. Soalan yang sama tapi saya jawab dengan cara yang lain. Okey, sikap kreatif penting kerana dapat meningkatkan ekonomi negara. Okey. Dapat menarik kemasukan pelabur. Menyediakan peluang pekerjaan, meningkatkan taraf hidup, meningkatkan imej negara. Okey, pertukaran teknologi. Okey, dan Malaysia bertukar teknologi dengan Jepun dalam bidang otomotif. Nampak tak? Saya dapat berapa isi? 7 isi. So cara dia berlainan, tapi markah maksimum tak? Dapat markah maksimum. Okey. Seterusnya, kita tengok lagi satu lagi contoh Ini adalah soalan SPM tahun 2018. Okey. So ditanya, mengapakah perkara-perkara sensitif tidak boleh dipersoalkan? Okey, jadi ingat perkara-perkara sensitif ni adalah seperti bahasa, agama. Okey, itu semua adalah perkara-perkara sensitif. Okey, so perkara sensitif tidak boleh dipersoalkan kerana akan mengganggu perpaduan negara. Dengan ini keamanan negara akan tergugat. Nampak tak? Dan boleh menjatuhkan imej negara. Menyebabkan rusuhan kaum berlaku. Contohnya peristiwa 13 Mei. So nampak tak? Bila ada je perpaduan, saya masukkan peristiwa 13 Mei. Okey. Yang kedua, perkara sensitif tidak boleh dipersoalkan kerana akan mewujudkan apa? Masalah antara kaum. Okey. Dengan ini, ekonomi negara akan jatuh. Pelabur tidak akan melabur di Malaysia. Okey, selain itu, kedaulatan negara boleh terancam dan menyebabkan negara kita dijajah oleh kuasa luar. Contohnya, nampak tak? Yang ni saya ambil contoh daripada negara luar. Ketidakstabilan politik di Syria menyebabkan Syria tidak dapat memajukan negara. Okay, so keamanan, menjatuhkan imej, rusuhan antara kaum, peristiwa 13 Mei. Berapa isi? Okay, dekat sana dah ada 5 isi. Soalan tanya berapa? 4 markah. Okay, mewujudkan masalah. Ekonomi akan jatuh. Pelabur tidak akan melabur. Kedaulatan terancam. Negara luar dijajah. Negara luar akan menjajah. Okay, Syria tidak dapat memajukan. Nampak? Ada 5 isi ke atas. Yang bawah ada berapa? 6 isi. Okay, full mark tak? Full mark. Okay, tu tadi saya dah bagi tahu kamu cara ambil jawapan daripada bahan yang kita hafal. Okay, tengok sekarang ni saya ambil jawapan, bagaimana saya ambil jawapan daripada rukun negara. Kamu nampak kat sana rukun negara? Okay, bagaimanakah kita boleh menjadi warga negara Malaysia yang baik? Ini adalah soalan. Okay, so bagaimana nak jadi warga negara yang baik? Macam mana saya ambil jawapan daripada rukun negara? Tengok. Kita boleh menjadi warga negara yang baik dengan percaya kepada Tuhan. Dapat markah tak? Dapat. Selain itu, setia kepada raja dan negara. Dapat tak? Dapat. Okey, selain itu, mematuhi undang-undang negara. Mana ada undang-undang? Nampak tak kat sana? Keluhuran perlembagaan dengan kedaulatan undang-undang. Dua ni undang-undang. Okey, selain itu menjadi apa? Warga negara yang bersopan dan bertata susila. Okey, di samping itu menjaga imej negara di mata dunia. Okey, ini ada jawapan ekstra sebenarnya. Tambahan pula mewakili Malaysia. Yang ni saya buat sendiri, saya tambah. Tambahan pula mewakili Malaysia dalam pertandingan antarabangsa. Selain itu menjaga perpaduan kaum. Bila ada perpaduan kaum, saya tulis apa? Peristiwa 13 Mei tidak berulang.
Okay, so ini saya ambil daripada mana? Rukun negara. Okay, seterusnya saya juga ambil jawapan. Okay, kalau kamu tengok dalam buku teks tingkatan 5 muka surat 14 ada lagu ni. Okay, saya tahu ramai tak pernah perasan benda ni. Okay, macam masa saya belajar lagu ni sangat popular. Okay, so soalan dia, kita tengok soalan apakah bukti yang menunjukkan Malaysia merupakan sebuah negara yang makmur? Okay, saya ambil jawapan daripada mana? Lirik lagu tersebut. Okey, bukti yang menunjukkan Malaysia sebuah negara yang makmur ialah penduduk ramai yang berpelajaran. Okey, nampak tak kat sini? Buruh, nelayan dan juga petani, gaya hidup kini dah berubah, anak-anak terasa mindanya, lahir generasi bijak pandai. Nampak tak? Saya ambil jawapan dekat sini. Lahir generasi bijak pandai. Saya tukar melahirkan ramai rakyat Malaysia yang berpelajaran dan ini melahirkan generasi bijak pandai. Dua jawapan dekat sini. Okey. Di samping itu ekonomi negara juga bertambah maju. Nampak tak dekat sini? Pakar IT, pakar ekonomi, jago sukan dan juga jutawan. Nampak? Jago sukan dan juga jutawan. Di samping itu ekonomi negara bertambah maju dan terdapat ramai pakar dalam negara seperti apa? Pakar IT. Okey, selain itu Malaysia juga berjaya mengeluarkan kereta pertama negara iaitu Proton. Nampak tak? Berkereta jenama negara, megah menyusul di jalan raya. Kereta apa? Kereta Proton. Okey. Seterusnya, teknologi di Malaysia telah berkembang di bandar dan luar bandar. Macam mana saya ambil? Tengok kat sini. Alam cyber teknologi terkini, kejayaan semakin hampiri biar di kota ataupun desa, kita semua pasti merasa bangga. Nampak tak? Okey. Dia punya teknologi ni dah berkembang dekat bandar dan luar bandar. Okey, seterusnya kadar kemiskinan menurun kerana taraf hidup rakyat meningkat. Dekat situ dah ada dah, taraf hidup meningkat. Dalam lagu dah ada. Okey, so taraf hidup rakyat meningkat apabila kerajaan menyediakan apa? Peluang pekerjaan. Peluang pekerjaan ni tak ada dalam lagu tapi kita tambahlah sendiri. Okey, so next. Ada berapa isi? 7 isi. Soalan tanya berapa? 6 markah. Nampak tak? Nak jawab kebat ni kan sebenarnya ada banyak bahan boleh bantu kamu. Lagu sekolah pun boleh tolong kamu. Okay. Okay, so ini adalah lagu negaraku. Ini contoh terakhir kita ambil. Okay, lagu negaraku. Okay, so saya tahu ramai yang tahu lagu negaraku. Okay, so soalan dia, apakah tanggungjawab seorang rakyat Malaysia terhadap negara? Okay, berapa markah? 4. Kita ambil jawapan daripada mana? Lagu negaraku. Okey, tanggungjawab seorang rakyat Malaysia ialah setia kepada negara dan bangsa. Okey, dan mengamalkan perpaduan antara semua kaum di Malaysia dan menjaga nama baik. Okey, seterusnya setia kepada raja. Tadi setia kepada apa? Negara. Okey. Di samping itu mengharumkan nama negara di mata dunia dengan mewakili negara dalam pertandingan sukan seperti apa? Olimpik. Okey. So ini adalah cara kita ambil jawapan daripada benda-benda yang ada di sekeliling kita. Okey, berapa isi? 6 isi. Markah berapa? 4. Saya bagi ekstra berapa? 2. Okey. So persediaan sebelum kamu menduduki SPM. Maksud saya untuk soalan kebat ni macam mana? Kamu kena baca isu semasa. Isu semasa, COVID, nuklear, alam sekitar, perpaduan, undang-undang. Okey, banyakkan buat latihan. Okey, fahami istilah-istilah tertentu. Apa maksud saya istilah-istilah tertentu? COVID, deklarasi Langkawi. Bila saya sebut deklarasi Langkawi, ada tak? Berapa orang yang tahu apa maksud deklarasi Langkawi? Okey, itu adalah istilah-istilah tertentu. Okey. Kuasai buku teks. Kamu perlu kuasai buku teks. Okey, format. Macam saya cakap tadi, ingat bila ada 4 markah, tak perlu ada inference. Bila ada 6 markah, tak perlu inference atau kesimpulan. Bila ada 8 markah, kamu kena buat inference. Okey, ingat fakta, kena bagi contoh, kena bagi huraian lanjutan, kena ada kesimpulan. Okey, kena gunakan konsep dabus. Okey, dan sentiasa berhubung dengan guru. Okay, kamu kena sentiasa tanya soalan dengan guru. Okay, so ini adalah cara-cara kamu nak menjawab soalan-soalan kebat. Okay, so ingat benda yang saya selalu sebut. Lulus sejarah adalah
kewajipan. Okay, mendapat A. Mendapat A. Bukan A plus adalah apa? Adalah apa kelas? Ramai-ramai. Apa dia? Adalah apa? Pilihan. Okay, so pilihan tu adalah pada kamu punya usaha. Okay, Hairi, faham Hairi? Faham sir. Okay, so ingat lulus sejarah adalah kewajipan, mendapat A adalah pilihan. A plus. Okay, so saya harap kamu boleh faham tentang cara nak menjawab soalan KBAT. Okay, nanti buka sekolah saya akan sediakan satu modul KBAT. Okay, saya baru selesai buat satu modul KBAT. So saya akan print dan kita akan buat sama-sama dalam kelas. Okay. So siapa-siapa ada soalan boleh tanya. Okay, ada soalan boleh faham semua? Suresh, link kehadiran dekat komen. Okay, link kehadiran dekat komen, tolong isi ya. Okay, siapa yang belum isi link kehadiran tolong tekan kat sana, tolong isi kehadiran. Yang dah isi tak apa. Okay, so serasa tu sahaja malam ni. Kita jumpa very soon. Hari apa kelas? Hari apa kita jumpa? Isnin. Ahad tak nak masuk asrama ke? Okay, so kita akan jumpa hari Ahad. So nantikan kemunculan semua orang pada hari Ahad. Okay, thank you kelas. Kita jumpa lagi next time. Okay, bye semua. Take care. Thank you sir. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Terima kasih cikgu. Thank you sir. Thank you, sir. Okay. Thank you sir. Thank you, sir. Okay, you, sir. Zat. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir.